Bila kali terakhir kita baca buku tentang macam mana kita nak bina rumah tangga yang baik? Bila kali terakhir kita membaca buku atau pergi seminar atau hadir kelas macam mana nak didik anak-anak dengan baik? Selamat datang ke siri kepimpinan. Ramai dalam kalangan kita apabila dia habis belajar kat college ke, kat universiti ke, ataupun waktu SPM tu, itulah kali terakhir dia membaca buku ataupun secara bersungguh-sungguh menimba ilmu. Itu pun mungkin sebab nak exam lah kan. Tapi kemudian lepas tu dalam hidup, semua keputusan yang dia buat, tindakan-tindakan dia, termasuklah memilih kerjaya, bagaimana dia bekerja, memilih pasangan, bagaimana dia berinteraksi dengan pasangan, kemudian dapat anak-anak, bagaimana dia mendidik anak-anak, semua itu tidak berasaskan ilmu. Dia tidak lagi mencari ilmu. Rasa ingin tahu, curiosity, nak tahu ilmu tentang satu-satu perkara itu semakin malap, bahkan ramai yang terpadam curiosity itu. Sehingga kan kebanyakan hari tindakan-tindakan keputusan yang diambil hanyalah berdasarkan trend. Orang cakap apa, orang ramai buat apa, dan tidak ada lagi tanggung rasa macam nak perlu tahu apakah ilmu di sebalik satu-satu perkara. Dan kalau kita faham konteks betapa pentingnya ilmu ni, bayangkan Nabi SAW, Nabi akhir zaman, Nabi sekalian alam, Nabi yang terakhir, wahyu pertama yang turun tu, kalau kita fikir, barangkali logiknya mungkin kita kata sembahlah Allah, solatlah, ucaplah la ilaha illallah. Tetapi perkataan pertama yang turun daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihissalam adalah Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kerana baca adalah perkara yang paling asas untuk kita menimba ilmu, untuk mencari maklumat, mencari ilmu tentang sesuatu perkara. Dan agama kita keseluruhannya berasaskan ilmu. Demikian juga kehidupan kita ni, semua ni, kehidupan kita berkeluarga, suami isteri, mendidik anak-anak, di tempat kerja, bahkan menguruskan masyarakat, negara, semua ni berasaskan ilmu. Apatah lagi kalau seorang pemimpin, kerana dia berada di posisi keputusan yang dia buat memberi kesan kepada ramai orang dan memberikan impak kadang-kadang dalam konteks hidup ataupun mati. Sebab tu kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, kita ada ramai sahabat-sahabat Nabi yang terkenal dengan ketekunan, kecintaan kepada ilmu. Dan saya suka nak bawakan kisah seorang anak muda yang menunjukkan minat, menunjukkan ketekunan terhadap ilmu yang cukup luar biasa, dan peranan dia sebagai orang yang berilmu dan seorang pemimpin itu besar impaknya, kesannya kepada masyarakat. Sehingga kan kalau kita lihat kisah Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal adalah seorang sahabat yang berasal daripada Madinah. Maksudnya dia jumpa dengan Nabi SAW agak lewat. Setelah Nabi 13 tahun berdakwah di Mekah, ditekan, dizalimi, kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Dia mula merapati, mendekati, menyantuni Nabi Muhammad SAW dan cukup minat belajar ilmu. Dia belajar begitu banyak benda sehingga Nabi SAW kata, Mu'adh ibn Jabal hari akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan para ulama dan dia adalah ketua para ulama. Subhanallah. Lihat, seorang anak muda 20-an umurnya. Dan apabila Nabi SAW pada satu ketika lain, Nabi juga sebut kerana minatnya Mu'adh bin Jabal tentang belajar dan sebagainya ni, sehingga Nabi kata orang yang paling tahu, yang paling alim tentang halal dan haram adalah Mu'adh ibn Jabal. Dan kepimpinan dan keilmuan Mu'adh ini begitu luar biasa sehingga yang kali terakhir dia berjumpa dengan Nabi SAW adalah ketika Nabi menghantar Mu'adh pergi ke Yaman sebagai ilmuwan yang akan menjadi guru mendidik masyarakat dan rakyat seluruh negara Yaman. Dan patut tu berlaku satu perbualan antara Nabi SAW dan Mu'adh. Nabi kata pada Mu'adh, kau pergi ke tempat yang baru, di sana nanti akan ada masalah-masalah yang baru yang tak pernah kita bincang, tak pernah kita jumpa di Madinah ni. Apakah yang engkau akan lakukan ketika kau berdepan dengan masalah-masalah yang baru? Mu'adh kata, yang pertama aku akan rujuk Quran. Nabi SAW kata, kalau tidak dalam Quran, dia akan rujuk hadis Nabi SAW. Nabi SAW kemudian tanya, kalau tidak ada dalam hadis-hadis, tak dalam sunnah aku, dia kata, aku akan berijtihad, membawakan pendapat yang paling dekat dengan Quran dan
hadis-hadis Nabi SAW. Dan Nabi sangat gembira dan Nabi puji Mu'adz bin Jabal, dan Nabi kata Nabi redha kepada utusan yang dihantar, bahawa dia adalah utusan kepada utusan Allah yang akan melaksanakan tugas dengan baik. Dan seterusnya, kalau kita lihat satu momen yang begitu kritikal, Mu'adz bin Jabal kemudian berpindah ke kota Syam, yang mana selepas kewafatan Nabi SAW berlaku pandemik. Waktu pandemik ni ramai tak tahu nak buat macam mana nak buat polisi ni. Kita nak handle pandemik ni macam mana ni? Besar ni, melata, ramai orang sakit. Dan pada ketika itu, pentingnya peranan Mu'adz bin Jabal sebagai orang yang ada ilmu, dan kerana dia ada ilmu, dia dapat gunakan ilmu dia untuk menyelamatkan ataupun menguruskan satu masalah seperti pandemik, masalah yang baru. Ketika itu Mu'adz menyebut kepada para sahabat dan pemimpin-pemimpin yang ada pada ketika itu, bahawa dia mendengar Nabi SAW menyebut apabila tercetusnya wabak ataupun pandemik di satu tempat, orang yang berada di kawasan tersebut tak boleh keluar dan pergi ke kawasan lain. Itu adalah pertama kali dilakukan satu teknik namanya kuarantin. Dan kuarantin itu adalah polisi yang diilhamkan ataupun berasaskan ilmu yang dilontarkan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi dalam kehidupan kita seharian sekarang ni, kita kena tengok balik. Kita berkeluarga, kita ada anak-anak, kita bekerja, kita hidup dalam suasana kejiranan dan masyarakat. Manakah perkara-perkara yang hanya berasaskan sentimen, berasaskan emosi, dan di mana pula ilmu di sebalik hal-hal ni? Bila kali terakhir kita baca buku tentang macam mana kita nak bina rumah tangga yang baik? Bila kali terakhir kita membaca buku atau pergi seminar atau hadir kelas macam mana nak didik anak-anak dengan baik? Dan ini semua penting, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara sekalian, kerana keputusan yang kita buat hari ini impaknya jangka masa panjang. Kalau ia berasaskan ilmu, insya-Allah di hujung nanti baiklah kesannya. Kalau hari ini hanyalah berasaskan emosi, sentimen, ikut trend yang tidak ada asas ilmu, di hujung nanti banyaklah buruk kesannya. Semoga Allah SWT tetapkan kita semua di atas landasan mencintai dan menimba ilmu dengan penuh ketekunan, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang memimpin berasaskan ilmu, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.